Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siaran di mana kita menghayati sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat yang ke-58 dalam urutan para sahabat yang disenaraikan oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid dalam kitab beliau yang cukup terkenal, Rijal Haular Rasul, adalah sahabat yang cara masuk Islamnya itu cukup unik, berlainan daripada kebanyakan sahabat yang lain. Sahabat ini bukan calang-calang orang. Beliau adalah antara pemimpin kaum, dan kaumnya itu sendiri, masyarakatnya itu sendiri adalah merupakan sebuah masyarakat ataupun kaum yang amat dihormati, dimuliakan oleh bangsa Arab seluruhnya sejak zaman jahiliyah lagi. Sahabat yang kita maksudkan ini adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Bila mendengar nama kabilah Ad-Dawsi, mungkin sebahagian daripada kita teringatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, benar. Abu Hurairah. Abu Hurairah, nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Itu adanya Ad-Dawsi, bermakna dari kabilah ataupun kaum keturunan Ad-Dawsi. Jamaah dirahmati Allah, malah tidak keterlaluan kalau dalam sejarah sendiri mencatatkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islamnya adalah hasil daripada usaha At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini, jamaah. Marilah kita kenali dengan lebih lanjut. Terutamanya, selain daripada sejarah beliau, kita ingin hayati sebab musabab beliau memeluk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini adalah seorang pemimpin kaum seperti mana yang kita sebutkan tadi. Beliau bukan sekadar seorang pemimpin kaum, malah beliau adalah antara orang yang begitu berminat sekali dengan kesusastraan bahasa Arab. Syair-syair Arab zaman jahiliyah, Umru'ul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Al-Khansa dan sebagainya. Boleh dikatakan syair-syair mereka ini semuanya dihafal oleh At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini. Beliau cukup berminat dengan susunan bahasa yang begitu indah. Itulah yang kita maksudkan sastra Arab. Beliau begitu minat sekali dengan kesusastraan bahasanya sendiri, iaitu bahasa Arab. Maka itulah jamaah yang dirahmati Allah. Beliau yang saban tahun selalu menghadiri orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah lagi. Mereka yang
selalunya berkumpul selepas musim haji. Musim haji kita maklum, bukan bermula di zaman Nabi kesayangan kita, Rasulullah SAW, tidak. Malah jauh sebelumnya, iaitu generasi 62 generasi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu yang dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ibadah haji ataupun amalan haji ini di mana mereka berkumpul. Setelah selesai berkumpul di Makkah melaksanakan ibadah haji, mereka berkumpul sekali lagi di suatu pasar, ataupun kalau istilah kita sekarang ini bazar. Selain daripada diadakan penjualan barang-barang, pasar yang dikenali sebagai Suq Ukaz, pasar Ukaz, iaitu yang berhampiran antara Makkah dengan Taif. Di mana di pasar Ukaz ini diadakan kebiasaannya dua pertandingan yang amat diminati oleh bangsa Arab seluruhnya. Dua pertandingan yang kita maksudkan adalah pertama, pertandingan gusti ataupun wrestling. Itulah Saidina Umar banyak kali jadi juara sebelum beliau masuk Islam, di zaman jahiliyah. Yang keduanya adalah pertandingan yang diadakan, pertandingan syair. Maka oleh kerana At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini begitu minat sekali dengan kesusastraan bahasa Arab, ia selalu tidak pernah miss, tidak pernah tertinggal untuk mengikuti dan menghayati pertandingan syair-syair ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, pada satu ketika di mana beliau setelah menghadiri ibadah haji, melaksanakannya, kemudian berkumpul di Suq Ukaz ini, ia mendengar orang-orang mula berbicara yang di Makkah ini ada seorang yang mengaku dirinya sebagai Muhammad, sebagai Nabi. Sebagai Nabi yang terakhir, orang utusan Allah malah. Dan ia selalu, Muhammad ini, lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Nabi dan Rasul ini, selalu mengungkapkan kata-kata indah. Susunan bahasa yang begitu menyentuh. Maka At-Tufail bin Amr dengarkan saja. Pulang ke kampung halamannya, ia berfikir. Terkenangkan kata-kata yang ia dengari semasa berada di pasar Ukaz itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya ia dengan beberapa orang penolong-penolongnya, beliau sendiri merupakan seorang pemimpin, dengan penolong-penolongnya daripada kampung halamannya itu berdekatan di Yaman, ia pun datang ke Makkah. Sampai di Makkah ni jamaah yang dirahmati Allah, ia disambut dengan begitu hormat. Sebab beliau, macam kita sebutkan di awal tadi, beliau seorang pemimpin. Pemimpin bagi kaum yang amat dihormati oleh bangsa Arab seluruhnya, termasuklah orang-orang Quraisy. Jadi apabila At-Tufail bin Amr ini tiba di Makkah, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini bila mendapat tahu, mereka menyambut kedatangan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini. Orang-orang datang ke Makkah biasanya ialah selain daripada ziarah, selain daripada urusan perniagaan, mereka datang adalah untuk menghormati Kaabah. Termasuklah berhala-berhala yang terdapat dalam Kaabah pada waktu itu. Jadi setelah ia tawaf pusing keliling Kaabah, mengagung-agungkan berhala-berhala ini, lalu bila dia dijamu dalam satu sambutan yang dibuat oleh pembesar-pembesar ataupun pemimpin-pemimpin Quraisy kepada At-Tufail ni, mereka ada tanyakan,
gerangan apa, sebab apa, tujuan apa At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini datang ke Mekah kali ini. Sebab nampaknya bukan nak bincangkan pasal perniagaan. Bukan setakat ibadah begitu saja, iaitu untuk tawaf dan sebagainya. Tapi ada, seakan-akan ada tujuan yang lain. At-Tufail bin Amr secara terus terang mengatakan, saya datang ini sebenarnya saya ingin bertemu dengan orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Lalu antara pemimpin Quraisy, seumpama dua adik-beradik, Utbah dan Syaibah, mengatakan, oh itu Muhammad. Memanglah dia mendakwa dirinya sebagai Nabi, sebagai Rasul. Tapi kami menolaknya sebab dia ni cakap sesuatu yang merepek. Yang kata orang itu yang tak masuk di akal. Adakah kita dah mati, nanti akan kita dihidupkan kembali? Tak logik lah. Ibarat kata macam tu lah. Lalu At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini menyatakan, jika kamu tidak keberatan, aku tetap ingin bertemu dengannya. Aku ingin mendengar kata-kata dia. Sebab dikatakanlah Muhammad ini, kalau ia melantunkan ayat-ayat daripada Tuhannya, ia cukup indah. Jadi orang-orang ini, sebab yang meminta At-Tufail, salah seorang yang mereka hormati, bila meminta untuk bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tak boleh nak kata apalah kan. Jadi mereka katakan itu terpulang kepadamu. Muhammad ini pada masa sekian-sekian waktu, kalau nak jumpa dia, dia ada di tempat ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamaah, kebiasaannya pada waktu duha, baginda suka beribadah, suka mendirikan solat di belakang makam Ibrahim, dekat dengan Kaabah. Jadi untuk itu At-Tufail mengusahakan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam esok. Jamaah yang dirahmati Allah, kebetulan waktu yang ia nantikan, ia bertemu dengan Nabi. Setelah ia tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat dan sebagainya, ia datang mendekati Nabi. Lalu ia mengatakan, bertanya kepada Nabi, apakah kamu ini Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Siapa gerangan tuan? Ibaratlah kita alih bahasa tu ikut style kita lah. Nabi bertanya, siapa dia? Maka At-Tufail menyatakan dirinya. Maka At-Tufail tak nak berbual panjang. Orangnya sikapnya macam tu lah. Lalu At-Tufail ini bila mana setelah perkenalkan diri, ia terus saja bertanya kepada Nabi. Aku mendengar, kata At-Tufail, aku mendengar bahawa kamu suka membaca ayat-ayat suci. Tolong perdengarkan kepadaku. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya memenuhi permintaan At-Tufail. Lalu Nabi membacakan 3 surah ini, iaitu yang kita kenali dengan 3 qul. Nabi membacakan firman-firman Allah, Qul huwallahu ahad. Kemudian surah, itu tadi surah Al-Ikhlas kan? Kemudian surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Sehingga akhir. Dah selesai, Nabi bacakan pula surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sampai akhir. Mendengar ayat-ayat ini dibacakan oleh Nabi kita, ia terus mengatakan secara jujur, wahai Muhammad, aku berterus terang dengan kamu.
aku tidak pernah terlepas daripada mendengar kata-kata indah yang dilantunkan, bait-bait syair yang diungkapkan oleh penyair-penyair hebat. Sebab aku meminati keindahan bahasa kita. Tetapi, wahai Muhammad, dengarkanlah daripada aku. Demi Allah, apa yang aku dengar daripada kamu, semua adalah kata-kata yang kalau dipertandingkan dalam pertandingan syair, semua penyair akan tewas. Aku cukup terpegun dengan apa yang dibacakan olehmu, wahai Muhammad. Ternyata ini bukan syair-syair kosong. Bukan kata-kata indah yang molok-molok begitu saja. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini memeluk Islam. Waktu itu juga ia memeluk Islam. Itu yang kita katakan tadi jamaah yang dirahmati Allah. Cara beliau memeluk Islam, masuk Islam adalah cukup unik. Beliau yang terpesona dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang jamaah dirahmati Allah. Orang-orang Arab yang mengkagumi bahasa mereka dengan syair-syair dan sebagainya, jangankan zaman jahiliyah, zaman sekarang ini pun cukup kagum dengan susunan bahasa. Ini belum isi konten yang lain. Sudut bahasa tu saja. Bahasa Al-Quran itu cukup mukjizat. Dan inilah antara lain yang menyebabkan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini terus saja memeluk Islam. Setelah ia memeluk Islam, sebelum ia pulang, Nabi berpesan dengannya, wahai Tufail, kamu adalah seorang pemimpin kaum. Kamu dihormati. Maka apa yang kamu dengarkan daripada aku, tolonglah sampaikan kepada kaummu. Ajak mereka kepada sembah Allah Tuhan satu-satunya. Jangan menyembah patung-patung berhala yang tidak memberikan sebarang manfaat maupun boleh membawa sebarang mudarat. Nabi minta daripada At-Tufail. Dan At-Tufail ini jamaah yang dirahmati Allah berjanji untuk memenuhi permintaan Nabi, iaitu berdakwah kepada kaumnya bila ia pulang ke kampung halamannya. Namun sebelum ia pulang, ia bertemu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat Quraisy, orang-orang Makkah ini. Dan ia menyatakan, dengarkan daripada aku, setelah aku bertemu dengan Muhammad, aku tidak perlu lagi mendengar syair-syair indah yang dilantunkan, bait-bait syair yang diucapkan oleh para penyair. Sebab aku telah bertemu dengan kata-kata yang cukup mempersona, yang cukup indah. Lebih indah daripada kata-kata syair yang sejauh ini pernah aku dengar. Ketahuilah bahawa aku sekarang ini bersama-sama dengan Muhammad. Secara jujur, secara terus terang. Sebab At-Tufail sebagaimana yang kita maklumi bersama, amat disegani oleh para pemimpin Quraisy. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. At-Tufail kemudian berangkat pulang ke kampung halamannya, dan di kampung halamannya ia memenuhi permintaan Nabi SAW. Ia menyampaikan hajat Nabi supaya berdakwah. Tapi sayangnya jamaah yang dirahmati Allah, ialah hidayah di tangan Allah. Kita ni manusia hanya berusaha. Kalau kita menasihati seseorang pun, kita tak boleh paksa. Kita perlu menasihatnya,
menasihati mereka itu dengan cara yang baik. Nak terima, terima. Nak dengar, dengar. Tak nak dengar, tak nak terima, nak menolak, terpulang. Sebab manusia dianugerahkan oleh Allah akal fikiran. Begitulah juga dengan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, namun hidayah Allah cuma singgah kepada, itulah dia kemudiannya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Abu Hurairah lah satu-satunya orang dari kampung halaman At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini yang memeluk Islam. Itulah yang membuat Abu Hurairah yang nama sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhar ini meninggalkan kampung halamannya, pergi mendampingi Nabi bila Nabi SAW telah berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah dia jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit dan sekelumit daripada sejarah sahabat yang memang jarang sekali ataupun ada di antara kita pun yang tak pernah mendengar namanya. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi yang disenaraikan oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid sebagai sahabat yang ke-58 dari kitab beliau. InsyaAllah jamaah yang dirahmati Allah, kita berhenti di sini. Kita akan menghayati sejarah sahabat yang lain pula dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas sokongan para jamaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.